Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Surah yang kita akan baca pada pagi ini, kita akan mulakan namanya surah Saba. Saba nama suatu kawasan di negeri Yaman pada suatu ketika dahulu, di mana pada tempat ini kaum Saba telah membina suatu tamadun yang cukup berarti. Tamadun namanya tamadun Saba. Penyerahan diri kepada Allah merupakan asas bagi pembinaan sesebuah tamadun. Dua tamadun dikemukakan dalam surah ini. Pertama, tamadun Nabi Allah Daud alaihissalam, yang merupakan sebuah tamadun yang menjadi contoh kepada manusia yang ingin membina sebuah negara, sebuah pemerintahan dan pentadbiran. Dan yang kedua, tamadun kaum Saba, tamadun yang gagal, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kejayaan dalam membina asas ekonomi yang cukup baik, iaitu dapat menciptakan empangan air sehingga dapat melahirkan hasil tanaman yang cukup lumayan. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan dinyatakan kaum ini setelah mereka berjaya membina sumber-sumber ekonomi dan pendapatan yang baik kepada rakyatnya, tetapi mereka lupa sesuatu perkara, iaitu sombong. Mereka tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akhirnya tanaman hasil negara yang begitu baik ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kebun yang tidak mempunyai hasil. Tak mempunyai hasil sebab mereka lupa. Mereka ingat apa yang mereka lakukan itu adalah hasil kepandaian mereka, hasil usaha mereka, tak ada kena-mengena pun dengan agama. Ini adalah sesuatu yang salah. Sebaliknya Nabi Allah Daud alaihissalam disebutkan contoh di sini, pendek saja kerana untuk lebih terperinci lagi pada ayat-ayat yang lain. Asasnya nak disebutkan di sini, apa disebutnya dalam surah ini, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa 'alanna lahul hadid. Demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan kurnia dari kami, sambil kami berfirman, wahai gunung ganang, ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Kami juga telah melembutkan besi baginya, bagi Nabi Daud. Ni'mal sabirat. Ini asas Islam hadari yang kita tinggal. 5 tahun saja kita dengar suara tentang Islam hadari, tapi sekarang ni dah hilang. Berapa juta kita telah berkorbankan. Saya kira satu perkara yang sangat rugi. Nama tidak penting, tapi yang pentingnya pengisian dalam Islam hadari itu. Mengapa nama yang begitu? Boleh pindah nama sebenarnya kalau nama lain, tetapi Islam hadari pengisiannya sudah tentulah lebih baik daripada kafir hadari, lebih baik. Jadi satu perkara yang sangat-sangat malang sebenarnya apabila kita telah belanja begitu besar, kita telah kerah tenaga akademik untuk berfikir apa yang seharusnya kita kongsi dan kita isikan di dalamnya, maka dengan tiba-tiba bila bertukar orang, bertukar prinsipnya. Yang jelasnya Islam hadari tidak mendapat sambutan, tidak diterima. Begitulah kita sebutnya. Apa yang kita nak sebutkan di sini bukan Islam hadari yang kita dah tinggal, tetapi rukun-rukun bagi sebuah tamadun. Hadara ini maknanya tamadun. Hadara kehidupan yang berasaskan pertanian.
Itu maknanya hadar. Lawan kepada hadar badwun, badawah, orang hidup di luar bandar, orang yang hidup tidak moden. Jadi hadarah maknanya tamadun, hadarah maknanya kemajuan. Dalam Islam, hadarah ini ada 4 asas yang perlu menjadi rukun padanya. Jika tidak, maka dia tidak boleh namanya hadarah. Tak namanya hadarah. Pertama sekali, sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang kukuh, pertama sekali al-mawadul iqtisadiyah, sumber ekonomi. Yang kedua, sistem politik. Sistem politik yang tidak membawa huru-hara dan kacau bilau. Kalau sistem ekonomi yang menentukan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, budaya akhlak. Jadi akhlaknya mestilah Islam. Ekonomi, kemudian yang politik, budaya, at-taqali, budaya, dan yang keempat, ilmu pengetahuan. Jadi asas ini perlu dikukuhkan. Dengan itu maka sesebuah negara pemerintahan boleh disifatkan bertamadun, hadarah. Jadi kita boleh faham dengan mudah bila dikatakan Islam hadari ini. Bukan nak hidup semula tu, tidak, tapi yang saya faham. Bila dikatakan Islam itu hadari, maknanya Islam yang moden, Islam tamadun. Maknanya tak mau Islam yang tak tamadun. Hakikatnya tak ada Islam yang tak tamadun. Islam semuanya tamadun. Itu sajalah asasnya, namanya. Tak mau Islam yang tak tamadun, mahu Islam yang tamadun, Islam yang hadara. Maknanya ekonominya, orang sebutnya mampan, ekonominya baik, sistem politiknya baik, budaya akhlaknya juga baik, dan yang keempatnya ilmu pengetahuan dan kesenian. Ilmu pengetahuan dan kesenian yang juga baik, yakni mempunyai sampai kepada satu tahap yang tertentu, yakni tahap maju. Ekonomi maju, laginya yang keduanya politik juga, politik yang sudah hadari maju, kemudiannya akhlak juga, dan ilmu pengetahuan. Baiklah. Jadi dalam surah ini ingin menekankan tamadun ini. Tamadun yang runtuh apabila tamadun itu tidak mempunyai akhlak. Akhlaknya tidak berasaskan ilmu pengetahuan, tidak berasaskan agama Islam. Pentingnya sebuah tamadun ini untuk dibangunkan, asasnya ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tamadun Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Apa yang dicapai oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam, satu amalan, satu tamadun yang cukup besar artinya. Beliau dapat melembutkan besi. Wa alanna lahul hadida an ya'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihah. Bagus. Sehingga kan Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal dengan amalannya di waktu pagi. Amalannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Suaranya merdu. Dinyatakan dalam sejarah ketika Nabi Daud alaihi salatu wasallam bertasbih dan membaca zikir-zikirnya, burung-burung penuh datang ingin bekerja, ingin berkongsi sama, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja burung, tetapi juga bukit bukau. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid. Berserah dirilah kamu wahai bukit bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wasalam, bertasbih sama dengan burung-burungnya sekali. Ini artinya satu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dilambangkan dengan kerjasama bertasbih di antara itu apa yang disebutnya bukit bukau, burung-burung, dan Nabi Daud alaihi salatu wasallam sendiri sebagai gurunya. Kemudiannya pertama sekali menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang kita akan baca ini ialah mengenali siapa diri, siapa manusia, dan dengan apakah manusia hidup dalam dunia ini. Kita hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerah Allah kepada kita. Syukur kepada nikmat bukan satu perkara, tapi perkara yang sebenarnya ialah siapa yang memberi nikmat. Itu yang lebih pentingnya.
Syukur kepada nikmat. Nikmat adalah nikmat, itu tidak berbangkit. Hidup adalah nikmat. Tak ada siapa pun yang mengkufurkan nikmat ini. Tak ada orang kafir sendiri pun mereka menghargai nikmat. Syukur kepada nikmat. Mungkin kesihatan mereka lebih baik daripada kesihatan orang Islam. Mereka jaga kesihatan, satu nikmat. Makan minum merupakan nikmat. Kemewahan hidup merupakan nikmat. Semua nikmat ini tidak ada pihak yang mengkufurkannya. Tetapi Islam mengajar manusia nikmat merupakan ibtila, satu ujian. Perlu kenal nikmat yang kita terima ini satu ujian, bukan selama-lamanya kita terima nikmat. Boleh jadi nikmat yang kita terima itu hanya sekelip mata sahaja, kemudian dia akan hapus, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Islam menyuruh supaya kita bersyukur atas nikmat, yakni syukur kepada Allah. Tahu siapakah yang memberi kepada kita nikmat? Allah yang memberi kepada kita nikmat. Jadi kalau begitu, apa tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bertasbih kepadanya, memuji-muji kepadanya, zikir kepadanya, dan ingat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya balasan kepada nikmat yang kita terima. Tak cukup dengan kita bersyukur kepada Allah dengan begitu mudah. Syukur, harus kita kenal nikmat adalah ujian ibtila, ujian. Apabila kita mengenali nikmat itu suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa manusia, siapa kita? Kita boleh pegang selama-lamanya kekayaan kita. Kita boleh pegang kehidupan kita, kesihatan kita selama-lamanya? Tidak, jika tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas bagi sebuah tamadun ini ialah mengenali siapa manusia dan siapa Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan tamadun itu. Tamadun boleh kekal, tamadun boleh runtuh. Sejarah telah menunjukkan kepada kita banyak tamadun yang sudah runtuh akibat daripada pengasas-pengasasnya, kerajaannya, pemimpin-pemimpinnya yang sombong. Tamadun Ad, tamadun Samud, tamadun Fir'aun, ini merupakan contoh-contoh. Tamadun Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam perlu dikekalkan. Tamadun Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, ia menyadari bahawa segala nikmat yang diterima oleh Nabi Daud dengan alat perjalanannya, dengan kehidupannya, dengan raja-raja semuanya di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Sulaiman tatkala dia berhadapan dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan istananya? Nabi Sulaiman tidak lupa menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya anugerah Tuhanku kepadaku untuk mengujiku sama ada aku bersyukur kepadanya atau kufur kepadanya. Sesiapa yang kufur dia akan runtuh, tamannya akan runtuh pada bila-bila masanya. Sesiapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu bahawa ini adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengujinya, sama ada dia kenal dirinya, dia bersyukur kepada Allah ataupun dia kufur kepada Allah. Tak lebih daripada itu. Jadi surah Sabah barangkali akan menyatakan kepada kita nikmat-nikmat yang cukup banyak dan seharusnya kita menyedari siapa yang memberi nikmat itu. Nikmat satu perkara, Al-Mun'im satu perkara. Al-Mun'im orang yang memberi nikmat, Allah yang memberi nikmat. Hubungan antara kita dengan pemberi nikmat itu. Kita tidak menciptakan nikmat. Kita tidak ciptakan nikmat, sekalipun kita cari nikmat itu dan kita berjaya mendapatinya, kita tidak menciptakannya. Buktinya nikmat boleh pergi pada bila-bila masa saja. Kadang-kadangnya kita mampu menikmatinya semasa kita hidup, tapi selepas pada hidup anak-anak kita papa kedana. Sebab mereka bukan ahli untuk memelihara nikmat itu. Jadi inilah yang ingin diperkatakan menerusi surah Sabah yang diturun di Makkah. Surah sebelum ini suratul Ahzab turun di Madinah. Jadi surah-surah yang turun di Madinah ini tidak mengajar perkara asal, tapi mengajar perkara adab bergaul, adab masuk rumah orang, adab makan, adab tidur, adab berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhlak. Dinyatakan di dalam surah Al-Ahzab. Sebab disuruh turun di Madinah. Perkara Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, ini sudah selesai. Tapi bagaimana akhlak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul?
dinyatakan masuk rumah nak minta izin. Kalau tuan rumah tak izin, jangan masuk rumah dia. Ada orang yang beriman tetapi akhlak tidak ada. Surah Saba, surah yang ke-34 ini turun di Makkah. Bila surah ini turun di Makkah, bercakap pasal hal tamadun, asas kekalnya, asas kekuatan tamadun itu nak diperkatakan. Mula-mula sekali ayat berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini ucapan orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak syukur kepada Allah tak keluar daripada mulutnya Alhamdulillah. Kalaupun keluar daripada mulutnya, tapi hanya dari mulut saja, tapi tidak daripada hati nurani. Alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala puji bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Yang ada di langit cukup banyak, bintang-bintang. Malah kita yang hidup di bumi ini sangat kecil berbanding dengan bintang-bintang yang ada di langit. Semua perkara yang ada di langit itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita menikmati faedah matahari, faedah bulan, faedah planet yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perjalanan yang cukup teratur. Kita berada di sini, di atas bumi ini dengan keadaan aman, makmur. Kita tidak mengalami sebarang kesulitan padanya. Apa yang harus kita katakan? Kita katakan ini satu fitrah, ini satu kejadian semula jadi. Tak ada siapa pun yang ada di sebaliknya. Salah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan begini rupa, maka sewajarnya lah kita ucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memiliki langit dan bumi. Dia bukan hanya milik, tapi dia mentadbirkan langit dan bumi ini. Mentadbir dan milik lain. Kadang-kadang dia milik tapi dia tak dapat manfaat. Dia milik harta tapi dia sebenarnya apa-apa kedana. Harta dia banyak tapi dia tidak dapat manfaat daripadanya sebab dia milik. Jadi Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dia milik dan dia bermanfaat dia milik dan dia mempunyai kuasa mentadbirkan padanya. Dia menentukannya. Bezanya di antara pemilik dan pentadbir dan milik. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik, pentadbir sekalian alam. Oleh yang demikian, ucapan Alhamdulillah pada permulaan surah ini seolah-olahnya menjurus ke arah nikmat yang akan disebutkan nanti dan yang kita sedang menikmatinya dalam pelbagai rupa nikmat itu. Ma fis samawati wal ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Dan dialah jua saja yang amat bijaksana lagi amat mendalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya'lam